Solat apa kalau kita tunaikan ni, dia ada tahiyat dalam semua rakaat. Rakaat pertama dia ada tahiyat, rakaat kedua pun tahiyat, rakaat seterusnya pun tahiyat. Setiap rakaat tahiyat belaka. Solat apa ni? Ni pun soalan saya cepu mah. Ada yang boleh jawab dah. Semayang yang tiap-tiap rakaat dia ada tahiyat. Jadi jawapan dia, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah ya Alim wa bika nasta'in. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Taala di atas segala nikmat-Nya. Kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya kita dapat melapangkan masa di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini untuk kita mendengar sedikit daripada pesanan-pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini kita sampai di muka surat yang ke-529, hadis yang ke-240 kurungan 43. Wa bihi qala wa an Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqussu illa amirun aw ma'murun aw mukhtal. Sayyidina Auf bin Malik meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang boleh memberikan penerangan hanya seorang ketua atau orang yang diperintahkan atau orang yang diperintah oleh ketua atau mukhtal iaitu orang yang sombong. Orang yang sombong. Makna dia di sini orang yang bertanggungjawab. Orang ketua ni satu orang yang bertanggungjawab ataupun orang diperintahkan oleh ketua, makna wakil kepada ketua-ketua ni. Kalaulah dia ni bukan orang yang bertanggungjawab, lepas tu dia memandai-mandai cakap. Sebab itulah Rasulullah di sini mengatakan orang yang sombong. Orang yang tak tahu tapi dia suka berkata perkara-perkara yang dia sendiri pun tak tahu, yang dia sendiri pun tak pasti. Ini cukup bahaya. Jadi hadis ini menggalakkan untuk kita mengelakkan diri daripada memberikan bayan ataupun penerangan, ceramah ke apa, kerana ia boleh menimbulkan perasaan bangga diri. Apabila kita bercakap depan orang ramai, maka secara tak langsung perasaan merasa bangga diri ataupun rasa pandai, perasaan-perasaan seperti ini akan datang. Terutamanya orang yang baru-baru kan. Kalau orang yang dah biasa tu dia tak ada sangat lah, dah lama-lama tu dia dah hilang. Tapi kalau baru-baru ni biasa dia akan timbul lah. Rasa macam ujub lah, aku ni hebat boleh cakap depan orang ramai kan. Perasaan ni akan timbul. Perasaan bangga diri ni akan timbul. Apatah lagi penerangan itu ialah semata-mata untuk mencari dunia, maka ia secara syariatnya ia adalah dicela. Ini bergantung kepada niat seseorang.
Misalnya seseorang itu suka untuk menjadi seorang yang besar dan memegang jawatan untuk memimpin masyarakat. Ini dipanggil sifat hubbujah. Hubbujah makna dia suka kepada kemasyhuran, suka untuk menjadi ketua, suka untuk orang dengar cakap dia, suka memegang jawatan untuk memimpin masyarakat. Maka cinta kepada kemasyhuran ni adalah salah satu daripada sifat-sifat yang dicela. Dia bukan bermaksud kita tak boleh mendapat kemasyhuran. Kemasyhuran tu bukan sesuatu yang dicela. Tetapi cinta kepada kemasyhuran itulah yang dicela. Berbeza tu. Kalau nak kata kemasyhuran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebelum baginda wafat juga telah menjadi masyhur. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat akan nama kamu wahai Muhammad, angkat nama kamu menjadi sebutan-sebutan yang baik sepanjang zaman sampai akhir zaman. Walaupun ramai orang yang membenci Nabi, memusuhi Rasulullah, tetapi pada masa yang sama ramai orang yang mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Jadi Rasulullah sendiri pun masyhur. Ada yang masyhur. Makna dia di sini cinta kepada kemasyhuran itu yang dicela, tetapi kemasyhuran itu sendiri jika diberi oleh Allah SWT, dia tidak ada apa-apa masalah. Masalah dia cinta kepada perkara tersebut. Macam dunia lah, cinta kepada dunia tu dicela. Tetapi kalau satu orang tu dia ada dunia, maka tidak ada masalah. Jadi cita-cita untuk bercakap menjadi orang yang memberi bayan, cita-cita untuk orang yang memberi ceramah, penerangan, orang yang bercakap di depan, ini adalah salah. Mana dia semata-mata nak menunjukkan kehebatan di dalam berdebat ataupun berpidato semata-mata, tanpa kita kata memikirkan isi kandungannya, iaitu untuk kita membawa seluruh umat dan seluruh manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna dia orang yang banyak bercakap, yang diberi kemasyhuran, yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepandaian, kepetahan, ini semua ni sepatutnya lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia boleh menimbulkan ujian dan fitnah. Sebab kita khawatir, kita khawatir dan takut apa yang diperkatakan, apa yang dicakapkan itu adalah akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan percakapan itu hanya sekadar percakapan sahaja, ceramah itu hanya sekadar ceramah sahaja, tetapi ia tidak membawa kepada amalan. Ini yang dikhawatiri, yang ditakuti. Memang ada yang lebih kepada nak pandai berceramah, pandai bayan, pandai cakap dan sebagainya. Tapi amalannya tak ada. Amalannya tak ada. Ini takut. Kita takut. Sepatutnya apa yang dipercakapkan itu, apa yang diperkatakan itu, kita perlu membawanya di dalam kehidupan. Perlu membawanya dalam kehidupan. Jadi orang yang mana mempunyai cita-cita seperti ini, cinta kepada kemasyhuran, nakkan kepada dia menjadi tumpuan orang ramai, maka di sini dia telah dikira sebagai, kalau berpandukan kepada hadis ni, dia telah termasuk dalam golongan orang-orang yang sombong. Sebab Rasulullah menjelaskan orang yang duduk di depan bercakap ni ketua, ataupun orang menjadi wakil kepada ketua, maksud dia orang yang bertanggungjawab, ataupun dia ni mesti satu orang yang sombong. Kalau dia ni tak layak tapi dia nak bercakap juga. Jadi di dalam ceramah dan dakwah ni dia ada berbagai uslub dan metod kalau mengikut cara dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan,
dan ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada sembunyi-sembunyi, individu, secara individu. Itu juga berlaku. Sama seperti dakwahnya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Summa inni asrartu lahum, summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi summa inni da'autuhum jihara, summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Nabi Allah Nuh alaihi salam bagi tahu, aku telah mendakwah kaumku secara terang-terangan. Mana tak dakwah terang-terangan ni beri ceramah, kumpulkan orang dan bercakap secara terang-terang. Dan kemudian a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Aku juga memberi dakwah secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, senyap-senyap pun ada buat juga. Dakwah diam-diam, senyap-senyap ni macam mana? Jumpa individu tertentu, bercakap secara baik, mengajak individu tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna dia, kalaulah kita nak memberi penerangan dan dakwah individu secara individu, sembunyi-sembunyi, itu tidak mengapa. Maksud dia tidak menimbulkan, tidak mudah untuk menimbulkan fitnah, kemasyhuran dan sebagainya. Tetapi yang kebiasaannya menyebabkan datangnya sifat sombong, ujub, rasa besar diri ini biasanya adalah dengan bercakap di hadapan orang ramai. Jadi setiap orang perlu ada keinginan untuk menunaikan tanggungjawab dan apa yang diperintahkan kepadanya. Kita tidak boleh berfikir agar semua orang dengar cakap kita. Kan? Tak boleh fikir macam tu. Tetapi setiap orang mesti ada keinginan untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Usul dan adab yang sabit di dalam Quran, hadis, masyayikh, hendaklah difikirkan apa hukum yang bersangkut paut dengan saya untuk saya amalkan. Adakah saya telah melaksanakannya ataupun saya masih belum melaksanakannya? Ini yang kita perlu fikirkan. Bukan sekadar bercakap. Maksud daripada bercakap di hadapan ni adalah untuk kita amal, untuk kita bawa di dalam kehidupan. Di dalam Quran jelaskan apa? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa afala ta'qilun. Apakah kamu mengajak manusia, bercakap kepada manusia untuk mengajak kepada kebaikan? Wa tansawna anfusakum. Sedangkan kamu lupa akan diri kamu sendiri. Apakah kamu tidak memikirkannya? Jadi bercakap, ajak orang cakap benda baik, tapi diri sendiri tidak dapat mengamalkannya. Ini cukup perkara yang merisaukan. Dan Imam Ad-Darimi meriwayatkan hadis di atas daripada Sayyidina Ammar bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya. Dalam riwayat beliau menukarkan perkataan sombong dengan perkataan berdebat. Jadi dalam riwayat ini kata sombong, orang yang suka bercakap untuk mendapat perhatian ni orang yang sombong, ataupun mereka ni adalah orang-orang yang suka untuk berdebat. Kalau dalam bahasa Arab ni panggil bermujadalah, berdebat. Perdebatan ni adalah satu perkara yang tidak digalakkan sebenarnya mengikut cara dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan jika sekiranya ada hajat yang perlu, yang sangat-sangat perlu. Dan juga para sahabat, adatus sahabah di zaman sahabat, mereka suka untuk mengurangkan perdebatan, tak suka berdebat. Sebab apa? Buang masa kadang-kadang berdebat ni tak bawa apa-apa kebaikan pun. Antara waktu dan ketika yang mana para sahabat bersetuju untuk melakukan perdebatan adalah ketika peperangan Siffin. Itu antara perdebatan yang pertama yang telah dilakukan oleh para sahabat. Sebelum tu mereka tak suka nak berdebat sangat. Kenapa? Mungkin mereka melihat di situ ada hajat yang besar. Pada ketika itu timbulnya salah faham antara kumpulan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan juga kumpulan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Kedua-duanya sahabat juga. Kan?
Lepas tu dikerohkan lagi oleh orang-orang Yahudi dan munafik yang duduk berada di dalam kedua-dua kumpulan tersebut yang mengeruhkan lagi keadaan. Sampai satu masa, semasa peperangan tersebut, apabila telah dilihat di tempat Muawiyah ni hampir berlakunya kekalahan, maka telah diarahkan untuk beberapa orang meletakkan Quran di atas tombak dan ditinggikan Al-Quran itu dan diajak untuk melakukan perbincangan dan perdebatan semasa berlakunya peperangan tersebut, dan ia terhenti seketika, maka berlakulah perbincangan dan perdebatan. Jadi tuntutan pada ketika itu adalah tuntutan daripada Sayyidina Muawiyah menginginkan supaya pembunuh Sayyidina Uthman ni cepat dihadapkan ke muka pengadilan. Tapi di pihak Sayyidina Ali pula mengatakan kita tidak perlu terburu-buru. Kerana apa? Kami tahu hukum Allah, tapi kita tidak perlu terburu-buru. Kerana di pihak Sayyidina Ali mengatakan orang yang terlibat dengan pembunuhan Sayyidina Uthman ini bukan satu individu, dua individu, 4, 5, 6 orang, bukan. Mereka ni adalah satu kumpulan yang besar, melibatkan satu kumpulan yang besar, satu pakatan sulit yang sangat besar, satu yang mana melibatkan orang munafik dan orang-orang Yahudi. Jadi untuk menanganinya perlu berhati-hati. Jadi ini keputusan khalifah pada ketika itu. Tetapi di pihak Muawiyah dia kata siapa yang buat tu terus tangkap, bagi hukuman terus, tak payah cakap banyak. Sedangkan kadang-kadang orang yang buat tu dia ni kambing hitam, dia diupah dan sebagainya. Tapi di belakang ni tu, sebab di dalam Islam ni, dalam pembunuhan ni, bukan orang yang bunuh tu kena. Sebenarnya orang yang merancang, yang mengarah, yang mengupah tu pun dikira sebagai dosa membunuh tu juga. Memang dia kata saya tak bunuh, tapi bila awak upah orang untuk membunuh, awak merancang untuk membunuh, maka awak pun dah dikira membunuh juga, walaupun tak bunuh. Awak telah kambing hitamkan pembunuh upah untuk membunuh. Jadi orang yang membunuh ataupun berdosa, yang merancang, yang memerintah, yang menyuruh, yang mengupah, ini pun kena juga, sama. Kesalahan dan dosanya adalah sama di dalam Islam. Jadi di situ berlakulah sedikit perselisihan pendapat berdasarkan ijtihad para sahabat. Jadi hadis yang seterusnya, tegahan memberi fatwa jika tanpa adanya ilmu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man afta bighairi ilmin kana ismuhu ala man aftahu wa man asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna rusyda fi ghairihi faqad khana. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa ilmu, dosanya ialah ke atas orang yang memberi fatwa. Dan barang siapa yang mengajukan sesuatu perkara kepada seseorang yang ia mengetahui, wa man asyara ala akhihi bi amrin, mengajukan sesuatu kepada saudaranya dengan sesuatu perkara, bi amrin ya'lamu anna rusyda fi ghairihi, yang ia mengetahui yang sepatutnya adalah sebaliknya. Anna rusyda fi ghairihi, kebenaran itu adalah perkara yang sebaliknya. Sesungguhnya dia telah mengkhianati orang tersebut. Allahu Akbar. Seseorang bertanya mengenai satu masalah dan orang yang ditanya tidak mengetahui mengenai masalah itu, akan tetapi dia telah menjawab tanpa dia mempunyai pengetahuan berkenaan masalah tersebut kerana takut dipandang rendah, takut kedudukannya tergugat sebagai satu orang yang berilmu atau satu orang guru ataupun orang lama ke, maka oleh sebab itu dikatakan la adri nisful ilm, aku tidak tahu itu separuh daripada ilmu. Kerana majhulat, perkara yang tidak diketahui itu adalah lebih banyak daripada maklumat, daripada perkara yang diketahui.
Jangan kita berusaha untuk menyembunyikan kejahilan kita kerana ia adalah satu kejahilan. Imam Malik ditanya mengenai 40 soalan, Imam Malik hanya menjawab 4 soalan sahaja pada tempat itu, dan selebihnya beliau mengatakan saya tidak tahu dan saya akan pastikan kemudian. Beliau juga jika kita ditanya dan diminta mesyuarat dan kita mengetahui faedah untuknya adalah untuk perkara lain, bukan pada pendapatnya atau pada yang diminta, tetapi kita tidak memberitahu kepadanya, bahkan kita katakan bagus pendapat tu, dah cantik tu, maka perkara itu adalah khianat. Apa yang dimaksudkan dengan khianat ni? Ditanya, diminta untuk berbincang sesuatu perkara, kita mengetahui kebaikan perkara tersebut adalah untuk perkara yang lain, bukan pada pendapat yang diberitahu atau pada yang diminta, tapi kita tidak memberitahu secara jujur. Lalu disebabkan ada kepentingan, maka kita mengatakan bagus pendapat itu, okey dah tu. Itu sebenarnya adalah khianat. Diminta mesyuarat ni maksud dia diminta pendapat. Diminta pendapat, diminta mesyuarat. Kita tahu benda tu tak bagus. Tapi disebabkan ada kepentingan, maka kita kata bagus, okey. Maka itu ialah khianat kerana tidak mahu memberitahu perkara yang sebenarnya secara jujurnya. Jadi di sini memberitahu sesuatu yang berfaedah itu kepada seseorang itu penting. Dalam agama ni kita diajar untuk jujur, berlaku sesuatu tu dengan jujur. Mafhum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mustasyaru mu'taman. Orang yang diminta pendapat, yang diminta syur ataupun yang diminta cadangan untuk berbincang, untuk bermesyuarat, itu adalah mu'taman, iaitu dia telah diberi amanah. Diberi amanah. Janganlah disebabkan ada kepentingan tertentu dia tidak mahu memberitahu perkara yang benar, tetapi ia memberitahu perkara-perkara yang sebaliknya. Apabila ditanya, maka kita perlu nasihatkan dan beri pendapat yang baik baginya. Ini banyak berlaku dalam dunia hari ini, tuan-tuan. Tak maaflah, banyak berlaku. Terutamanya orang-orang yang berada di sekeliling orang-orang yang berkuasa. Orang-orang yang ada kuasa ni. Kadang-kadang orang yang ada kuasa ni dia bagus. Dia nak buat satu benda, satu kebaikan. Tapi bila nak buat satu benda, dia akan berbincang dengan orang keliling dia. Jadi orang keliling ni kadang-kadang ni penuh dengan macam-macam kepentingan lah. Dia meletakkan satu cadangan, aku nak buat satu perkara, dia bentangkan satu perkara, bentangkan satu cadangan, macam mana nak buat ni. Jadi yang keliling ni cakap macam ni. Padahal mereka semua tu tidak betul-betul jujur di dalam memberi pandangan. Sebab kadang-kadang orang yang duduk di bawah, orang yang di keliling yang duduk di bawah ni, dia lebih tahu kan tentang keadaan semasa keadaan yang sebenarnya. Inilah yang dimaksudkan dengan hadis ini. Satu orang yang mana diminta untuk memberi pendapat dan cadangan. Satu orang yang diminta untuk memberi pendapat dan cadangan. Walaupun dalam hadis ni diminta untuk mesyuarat. Mesyuarat tu maksud dia mesyuarat ni dia ada dua. Satu mesyuarat besar secara beramai-ramai. Satu lagi mesyuarat kecil. Mesyuarat kecil ni boleh berlaku beberapa orang. 2 orang, 3 orang, 4 orang. Maksud mesyuarat kecil ni perbincangan kecil lah. Perbincangan kecil. Diminta pandangan. Diminta mesyuarat. Sebab kita perlu bermesyuarat dalam perkara-perkara yang melibatkan ijtimai, kepentingan orang ramai, kepentingan awam. Perlu. Contohnya macam urusan sesuatu organisasi, urusan masjid, urusan apa. Ini perkara ni perlu mesyuarat. Kerana dia melibatkan orang ramai, duit orang ramai, sumbangan orang ramai. Jadi apa-apa perlu declare, perlu mesyuarat, datang mesyuarat. Jadi waman asyara, perlu mesyuarat. Bermesyuarat
dan satu lagi juga untuk urusan peribadi, urusan individu, urusan peribadi, urusan individu juga kita disunatkan untuk mesyuarat. Kalau urusan ijtima' itu memang wajib kena mesyuarat. Tapi kalau urusan yang individu pun disunatkan kita untuk mesyuarat. Contohnya semasa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha difitnah sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hampir terkesan dengan fitnah yang dikenakan kepada Hadrat Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu diuji dengan ujian yang dahsyat. Dan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan beberapa orang sahabat. Adakah aku patut menceraikan Aisyah ataupun tidak? Dalam riwayat ada 2 orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta syur. Rasulullah mesyuarat dengan Sayyidina Ali, minta pandangan. Macam mana, apa pandangan? Sayyidina Ali dia beritahu macam ni lah lebih kurang jawapan dia. Bunga bukan sekuntum. Maksud dia kalau nak pisah-pisah je, cari lain. Macam tu. Bunga bukan sekuntum, macam tu. Tapi bila diminta pandangan mesyuarat dengan Sayyidina Umar pula, Sayyidina Umar jawab lain. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, aku tak tahu apa pada Aisyah melainkan kebaikan. Aku yakin ini fitnah, dia orang baik, dia tak salah. Jadi urusan itu urusan rumah tangga Rasulullah, urusan peribadi kan. Rasulullah pun mesyuarat. Dan dia mesyuarat ni maksud dia meminta pandangan kepada orang-orang yang rapat dengan kita ataupun orang-orang yang ahli dalam perkara tersebut, berbincang, meminta pendapat, meminta pandangan, meminta. Jadi dalam hadis, mafhum hadis dijelaskan tidak rugi dan tidak menyesal. Tidak rugi orang yang beristikharah dan tidak menyesal orang yang mesyuarat. Kan? Jadi panduan dalam hidup kita dalam nak melakukan satu perkara ni, 2 perkara kita kena buat. Satu, istikharah, tawajuh dengan Allah, minta maksud dia minta petunjuk daripada Allah, solat istikharah dalam nak buat satu keputusan. Selepas minta petunjuk dan tawajuh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua kita kena mesyuarat. Mesyuarat ni pula maksudnya meminta pandangan dan meminta syur daripada orang-orang yang tertentu. Maksudnya orang yang ahli dalam perkara tersebut. Kalau kita salah minta pandangan, kita akan dapat jawapan yang salah. Kerana kita jumpa orang tertentu, kita tanya kepada dia dan minta pandangan, minta syur, minta cadangan, minta nasihat. Ini semua termasuk dalam mesyuarat lah. Maksud dia mesyuarat secara individu kepada orang-orang tertentu untuk meminta pandangan. Jadi di sini man asyara ala akhi bi amrin, barang siapa yang meminta kepada saudaranya dengan satu perkara, barang siapa yang memberi pandangan ataupun pendapat kepada saudaranya, maksudnya saudaranya telah meminta pandangan daripada dia dan dia pula memberi pandangan dan pendapat dia, syur dia, cadangan dia kepada saudaranya dengan satu perkara yang mana ya'lam anna rusydah, dia tahu benda yang terbaik macam ni, tapi dia beritahu perkara yang sebaliknya. Jadi inilah yang dikata khanahu, dia telah mengkhianati saudaranya, dia telah melakukan khianat kepada saudaranya. Kenapa? Di dalam hadis dijelaskan ni adalah adab-adab di dalam kita nak bermasyarakat, dalam kita nak ukhuwah Islam ni, adab-adab dan akhlak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah menjelaskan dalam satu mafhum hadis yang lain, al-mustasyaru mu'taman, orang yang diminta syur, diminta pendapat dan pandangan ni mu'taman, orang ni adalah orang yang telah diberi amanah. Mustasyaru mu'taman,
Kenapa? Kerana kadang-kadang disebabkan kamu ni salah memberi syur dan pandangan, disebabkan dengan sengaja. Kalau tak sengaja tu lain cerita lah. Tak sengaja ni dia beritahu apa yang mengikut pengalaman dia, sekadar yang terbaik dia dah buat. Tapi jika sekiranya dia memberi sesuatu tersebut disebabkan ada kepentingan tertentu, maka dia telah cakap perkara yang sebaliknya. Maka dia telah mengkhianati saudara dia. Kerana orang yang diminta pendapat syur dan pandangan ini sebenarnya mu'taman. Mu'taman maksudnya orang yang telah diberi amanah. Saya percaya dengan kamu, saya beri amanah kepada kamu untuk saya minta pandangan dan cadangan atas perkara tersebut. Jadi orang tu kena amanah lah untuk memikirkan yang terbaik dan memberikan pandangan dan pendapat dia. Ni yang dia kata al-mustasyaru bil mu'taman. Banyak perkara berkaitan dengan adab-adab majlis yang Nabi SAW ajar kepada umat. Antaranya al-majalisu bil amanah. Ini pun satu benda adab juga. Al-majalisu bil amanah. Maksud al-majalis bil amanah ni maksud dia sesuatu perjumpaan, sesuatu pertemuan itu, sesuatu perbincangan itu, maka ia adalah amanah. Supaya apa? Perbincangan itu hanya sekadar di situ saja, tertutup di situ saja, dan kita amanah dan tidak perlu menceritakan kepada orang luar melainkan apabila telah dipersetujui. Dipersetujui, diizinkan ataupun diminta untuk diberitahu, tu cerita lain. Tapi ada perkara-perkara yang mana al-majalis tu dia kena amanah. Ahli-ahli mesyuarat ni dia perlu amanah. Ini juga adalah salah satu daripada strategi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam sejarah dan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengisytiharkan kepada sahabat untuk pergi berjihad atau pergi berdakwah ke mana-mana yang nak pergi. Tak pernah isytihar. Tak pernah, kecuali dalam satu saja, iaitu semasa pergi ke peperangan Tabuk. Perjalanan yang sangat jauh, belanja yang sangat besar. Peperangan Tabuk je Rasulullah telah mesyuarat besar-besaran dengan para sahabat nak pergi ke Tabuk. Itu satu-satunya. Adapun dalam peperangan-peperangan yang lain-lain, Nabi SAW tak pernah beritahu. Tak beritahu. Bukan Nabi tak beritahu. Nabi beritahu dan mesyuarat, tapi Rasulullah mesyuarat dengan beberapa orang sahabat besar. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang betul-betul Nabi percaya, mesyuarat kecil. Ada perbincangan dengan syura-syura yang bersama dengan Rasulullah. Itu je. Untuk majmuk yang besar ni, Rasulullah cuma menyediakan mereka untuk keluar berjihad pada jalan Allah. Di mana nak pergi berjihad? Nanti akan diberitahu. Macam tu. Hari nak pergi itu begitu. Okey, kita akan ke tempat sana, tempat sekian. Begitu sekali. Amanah, al-majalis bil amanah. Mereka yang duduk tu adalah betul-betul yang sangat, orang-orang yang sangat amanah. Ini juga adalah adab. Adab di dalam kita bermuasyarah, dalam bergaul. Antara adab dalam bergaul dan bermuasyarah yang lain adalah apabila kita dua orang sahabat kita, mereka duduk berbincang ataupun bermesyuarat dalam satu perkara, tengah berbual, tengah bercakap. Jadi kita menjadi orang ketiga yang datang untuk campur duduk dan join sekali, maka kita perlu minta izin. Kalau kita datang sekadar nak tanya khabar, beri salam, tak ada masalah tuan-tuan. Tanya khabar, beri salam, Assalamualaikum, tanya khabar, kita beri salam. Lepas tu kita tinggalkan majlis tu, kita pergi tempat lain. Itu tak ada masalah. Tapi kalau dua orang tu dia tengah duduk berbincang, kadang-kadang ada perkara yang dibincangkan itu adalah masalah peribadi, masalah personal, yang mana satu orang tu dia nak minta pandangan atas masalah peribadi dan personal dia tak mau orang lain dengar. Kan? Dia tak mau orang lain dengar. Jadi dia cuma nak berbincang dengan satu individu ni je. Dia tak mau orang lain dengar. Jadi mereka duduk berdua. Lepas tu kita jadi orang ketiga, kita datang.
Maka dari segi adabnya tu, kita tak boleh datang duduk sekali. Bila kita datang, kita duduk sekali, dua orang yang pertama yang duduk berbincang tu, mereka sudah tidak dapat meneruskan perbincangan tersebut. Disebabkan ada orang ketiga. Disebabkan ada orang ketiga. Jadi orang ketiga ni adalah orang yang tidak beradab. Di dalam akhlak Islam ni dia tidak beradab. Jadi sepatutnya kalau dia nak duduk, dia kena minta izin. Ataupun sekadar bagi salam, dia pergi tempat lain dulu, mungkin dia pun nak jumpa orang tersebut. Maka dia tunggulah sehingga dua orang tersebut selesai dalam perbincangan dia. Bila dua orang tu dah selesai, sebab kadang-kadang bila dua orang duduk ni, ataupun beberapa orang duduk, kadang-kadang mereka ada nak berbincang sesuatu perkara masalah peribadi yang tak mau cerita dekat orang luar. Itu satu perkara. Sebab tu kena minta izin. Kalaulah dua orang yang duduk berbincang tu, dia duduk berbincang sekadar berbual kosong. Itu tak ada masalah. Kalau tengok lama sangat bincang, ni bukan bincang ni berbual kosong, borak biasa. Kalau borak biasa pun kita datang duduk sekali, kita kena minta izin. Boleh ke nak duduk join sekali? Ataupun kalau dia panggil, tu tidak ada masalah. Tapi perkara ni sering terjadi di dalam masyarakat kita. Sebab itulah kita perlu memahami sensitiviti rakan-rakan, sensitiviti saudara se-Islam kita, saudara-saudara kita perlu kita memahami. Memang kadang-kadang apa yang dibincangkan tu masalah peribadi. Bila kita sebut masalah peribadi ni, dia cerita masalah peribadi je pada satu orang guru, ustaz, ataupun satu orang yang dia percaya, satu orang yang berpengalaman dalam masalah tersebut. Dia nak cerita masalah dia, nak minta syur, minta pandangan, dan masalah dia tak nak cerita kat orang luar. Dia dengan orang tu je. Jadi bila kita jadi orang ketiga datang duduk, tiba-tiba duduk berborak macam biasa, jadi sudah pasti dua orang ni dia tidak akan merasa selesa dengan perkara tersebut. Nanti dua orang ni dia fikir kita nak pergi tempat lain pula lah. Kira nak angkat kaki. Kenapa orang yang ketiga yang datang tu adalah orang yang kurang, kita kata tidak memahami, kalau bahasa mudah dia, tidak memahami adab dan akhlak Islam itu sendiri. Sebab apa? Bila dia datang, sepatutnya dia perlu minta izin bila dia jadi orang yang ketiga, orang keempat, orang kelima dan sebagainya. Jadi orang yang diminta pendapat dan syur pula mu'taman. Maksudnya dia diberi amanah oleh saudaranya untuk memberi pandangan. Memberi pandangan. Sebab apa? Bila kita nak buat satu keputusan dalam hidup kita, kadang-kadang keputusan yang kita nak buat tu, dia akan memberi kesan jangka pendek dan jangka panjang. Maka kita perlu bincang, perlu mesyuarat, perlu meminta pandangan, perlu meminta syur, kan? Masya-Allah. Dan seterusnya, hadis yang ke-243 kurungan 46. Ini hadis berkenaan dengan bertanya soalan-soalan yang tidak munasabah. Soalan-soalan yang tidak sepatutnya, yang tidak munasabah. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil ughlutat. Sayyidina Muawiyah meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah daripada bertanya tentang perkara yang kesamaran. Bertanya dengan perkara yang mempunyai kesamaran. Apa maksud bertanya mengenai perkara yang mempunyai kesamaran? Pertanyaan yang dibuat itu untuk memalukan orang. Bukan benar-benar ingin bertanya, tapi bertanya itu dengan niat yang lain. Bertanya itu dengan niat yang lain. Sebab itulah orang yang bertanya macam-macam jenis orang. Timbul persoalan. Kadang-kadang Nabi SAW juga menanyakan soalan-soalan kepada para sahabat. Nabi SAW pernah bertanya, siapakah, ini soalan Nabi kepada sahabat, soalan cepu emas lah. Siapa mengetahui satu pokok yang mempunyai persamaan dengan manusia? Jadi Rasulullah tanya satu pokok mempunyai persamaan dengan manusia.
Jadi dalam kisah tu ramai sahabat tak dapat jawab. Satu orang sahabat Ibnu Mas'ud dan saudara saya, dia tahu jawapan dia. Tapi dia tak berani nak jawab. Sebab apa? Dia kata kalau aku jawab nanti aku malu. Yang depan aku ni semua orang tua-tua. Jadi tahu. Dia dalam hati dia kata, jawapan dia pokok tamar. Pokok tamar. Lepas bila Rasulullah kata jawapan dia pokok tamar, kata sama macam apa yang aku fikir. Tapi dia tak jawab. Sebab itulah kena pokok tamar itu, sebab itu benih jantan pokok kurma. Jadi pokok tamar ni adalah satu pokok yang mana ada jantan dan ada jenis jantan dan betina, dan benih jantan dia ni bau dia seperti bau air mani. Dikatakan ia dicipta daripada lebihan tanah Adam yang telah diciptakan. Soalan yang ditanya yang sahabat juga tidak mengetahui jawapannya. Soalan yang boleh menimbulkan kecerdikan adalah dibenarkan. Contohnya soalan burung yang kepala bawah kaki dekat atas. Siapa boleh jawab soalan ni? Kaki atas kepala bawah. Burung kaki atas kepala bawah. Siapa boleh jawab soalan Jepumah? Tak boleh jawab. Jawapan dia burung kelawar. Sebab kelawar ni bila dia hinggap mana-mana, dia akan ke kaki atas kepala bawah. Dia tak pandai kaki bawah kepala atas tu, dia tak pandai. Yang dia tahu kaki atas kepala bawah. Kan? Contohnya lah soalan. Ataupun soalan Cepumah yang lain. Dalam kita solat, tunaikan solat ataupun tunaikan semayang. Solat apa kalau kita tunaikan ni, dia ada tahiyat dalam semua rakaat. Rakaat pertama dia ada tahiyat, rakaat kedua pun tahiyat, rakaat seterusnya pun tahiyat. Setiap rakaat tahiyat belaka. Solat apa ni? Ni pun soalan Cepumah. Ada yang boleh jawab dah. Semayang yang tiap-tiap rakaat dia ada tahiyat. Jadi jawapan dia, orang yang semayang maghrib secara berjemaah, dia masbuk rakaat kedua dan ketiga. Faham tak? Jadi bila datang, dia punya rakaat pertama tu pun ada tahiyat juga. Masbuk rakaat kedua atau rakaat ketiga lah. Sebab imam tahiyat, dia kena duduk tahiyat lah. Tak ada pilihan, kena ikut imam. Lepas tu bila imam rakaat ketiga pun dia kena duduk tahiyat. Rakaat kedua. Lepas tu bila masbuk, satu lagi tahiyat. Ataupun masbuk rakaat ketiga. Bersama juga. Main rakaat pertama, imam rakaat tiga, tahiyat akhir. Lepas tu rakaat berikutnya dia semua duduk rakaat tahiyat dua. Lepas tu rakaat tahiyat yang terakhir. Jadi semayang maghrib 3 rakaat, 3 rakaat ada tahiyat. Tu soalan-soalan yang nak menimbulkan kebijaksanaan. Solat apa yang dikerjakan oleh sahabat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam? Solat apa dikerjakan oleh sahabat sebelum Nabi? Masya-Allah. Ajaib Ada juga semayang yang sahabat buat dulu sebelum Nabi buat. Nabi tak buat lagi, sahabat dah buat dulu. Solat apa? Solat apa? Solat yang mana sahabat buat lebih awal daripada Nabi. Sudah. Jadi jawapan dia adalah solat Jumaat. Solat Jumaat. Sebab apa? Sebab solat Jumaat ni satu solat yang telah difardukan semasa di Mekah lagi. Tetapi tak dapat buat kat Mekah. Sebab apa? Sebab kat Mekah ni kuatnya pertentangan terhadap Islam, sehingga tak cukup syarat nak tunaikan solat Jumaat. Sebab apa? Sebab Jumaat ni kena kumpul ramai-ramai. Masa kat Mekah boleh tak nak kumpul ramai-ramai? Tak boleh. Sebab masa tu kalau kumpul ramai-ramai akan kena serang. Jadi tak dapat buat. Tetapi tuan-tuan, sahabat-sahabat Ansar yang telah memeluk Islam, mereka ni dah masuk Islam dan mereka telah mendakwakan Islam dekat kota Madinah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah.
Nabi dah arahkan mereka untuk buat solat Jumaat kerana telah difardukan. Di Mekah tu dah difardukan, tak boleh buat sebab keadaan masa tu tak boleh buat. Tapi sahabat-sahabat Ansar yang telah memeluk Islam di kota Madinah, mereka ni yang telah masuk Islam tu telah dapat berkumpul dengan tak ada masalah, tak ada penentangan, maka mereka telah menunaikan solat Jumaat sebelum Nabi melakukan solat Jumaat tu. Sebab Nabi tak hijrah lagi. Solat Jumaat tu dah difardukan, mereka kat Madinah ni dah buat dah solat Jumaat. Solat Jumaat yang pertama yang Rasulullah buat adalah solat Jumaat pada hari Jumaat hari kelima Rasulullah hijrah ke kota Madinah, dekat Masjid Jumaat, Masjid Bani Salamah. Jadi selepas Rasulullah hijrah, Rasulullah telah sampai di Quba pada hari Isnin. Dan Rasulullah SAW telah tinggal di Quba selama 4 hari sampai hari Khamis. Hari Khamis petang ataupun Jumaat pagi itu Rasulullah dah bergerak dah. Dah bergerak menuju ke Madinah daripada Quba. Cuma sampai di pertengahan jalan, iaitu di kawasan Bani Salamah tu. Kat situ ada satu masjid sekarang ni dipanggil Masjid Jumaat. Maka Nabi telah kumpulkan sahabat di situ, telah melakukan solat Jumaat yang kali pertama. Itu solat Jumaat pertama yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum tu ada sahabat buat dah solat Jumaat. Dah ada sahabat buat. Jadi ni satu lagi soalan jepumah. Solat yang Nabi tak buat, sahabat buat dulu. Iaitu solat Jumaat kerana dia telah difardukan di Mekah sebenarnya. Tetapi sahabat telah melakukannya dahulu di kota Madinah. Jadi soalan-soalan ini boleh ditanya, tapi ditanya bukan untuk banggakan diri dan bukan untuk memalu orang yang ditanya, bukan untuk memalukan orang yang ditanya. Maksud dia, contoh dia macam ni. Kita duduk dalam ceramah dan kuliah, lepas tu kita tanya guru sebab kita nak menguji, nak tengok orang depan tu boleh jawab ke tak boleh jawab. Faham tak? Dia tanyalah soalan-soalan macam ni. Tapi kalau orang depan dia tanya sebab dia nak beritahu jawapan, itu cerita lain. Macam saya tanya pada tuan-tuan tadi kan. Asalnya saya pun tak tahu. Yang saya tahu yang kata pokok yang menyamai buah tamar tu, itu memang pernah baca dalam hadis, pernah jumpa lah. Tapi yang lain-lain tu baru tahu lah. Sebab itu kadang-kadang orang bertanya, ada orang dia tanya kepada orang yang di depan, dia bertanya bukan untuk mendapatkan jawapan. Sebab dia tanya tu dia dah tahu jawapan dia. Tapi dia tanya tu kerana nak memalukan orang yang ditanya. Nak begitu. Kononnya orang tanya ni tak pandai lah. Aku tanya ni tak boleh jawab. Aku tahu jawapan dia tak tahu. Perkara macam ni yang ditegah oleh Nabi SAW. Dalam Islam ni kita tak ada nak memalukan sesiapa. Dan juga orang yang ditanya sepatutnya dia lebih ada sifat tawaduk, iaitu jangan merasa berat untuk mengatakan la adri, untuk mengatakan tidak tahu. Jangan merasa berat untuk mengatakan la adri, untuk mengatakan tidak tahu. Jangan merasa berat. Imam Malik pernah ditanya 40 soalan, Imam Malik telah jawab 4 soalan sahaja dengan baik. 36 soalan ni ada sebahagiannya Imam Malik jawab aku tak tahu jawapan ni. Ada sebahagiannya Imam Malik kata saya kena pastikan dulu jawapan dia. Jadi makna dia jawab tapi kata tak confirm lagi, nanti saya confirmkan kemudian. Ataupun saya beritahu pada masa akan datang lepas saya bermutalaah dulu. Yang boleh jawab. Jadi 1/10 saja yang jawab tu. Yang selebihnya la adri. Sebab tu kata ulama tasawuf, bahkan kata Imam Ghazali dalam Kitabul Ilm, dalam kitabnya, la adri nisful ilm. La adri nisful ilm. Memberi pengakuan yang aku tidak tahu itu adalah separuh ilmu. Itu adalah separuh ilmu. Kenapa? Kerana kita menyedari
bahawasanya kita tidak tahu, maka di situ sudah ada separuh ilmu. Kenapa? Bila kita sedar dan kita mengakui akan ketidakketahuan kita ni, maka di situ separuh ilmu. Kenapa? Kerana kita pasti akan mencari lagi separuh lagi yang kita tak tahu. Ini berbeza dengan satu orang yang mana dia tak tahu, tetapi dia pandai-pandai menjawab soalan yang tak betul. Itu dipanggil jahil murakkab. Jahil murakkab ni jahil yang berlapis-lapis, itu cukup bahaya. Masya Allah. Jadi sampai sekadar ni saja tuan-tuan perkongsian kita pada malam ini, iaitu apa yang kita kongsikan pada malam ini. Daripada perkara-perkara yang kita kongsikan pada malam ini adalah tentang membuang sifat sombong di dalam diri seseorang itu, iaitu sifat hubujah, suka kepada kemasyhuran, kebanggaan. Melainkan orang yang telah dipertanggungjawabkan untuk bercakap. Begitu, kerana mendapatkan kemasyhuran ini adalah satu perkara boleh mendatangkan sifat sombong. Dan seterusnya adalah adab-adab, iaitu hadis berkaitan dengan adab-adab di dalam ukhuwah Islam. Iaitu antaranya apabila kita diminta untuk memberi satu pandangan, pendapat, maka perlu diberi dengan amanah, tanpa ada apa-apa kepentingan peribadi dan sebagainya. Jika tidak, kita adalah khianat kepada saudara kita. Kerana orang yang diberi amanah itu adalah orang yang diminta pandangan syur, itu adalah orang yang telah diberi amanah. Dan juga adab-adab di dalam bersahabat, iaitu apabila kita menjadi orang yang ketiga di dalam dua orang yang sedang berbual atau berbincang, maka seharusnya orang yang ketiga ni perlu, atau orang yang keempat perlu meminta izin sebelum duduk. Kalau duduk bual kosong tu cerita lain lah. Ni cerita dia ada berbincang tentang satu perkara, dia perlu meminta izin. Dan juga ada adab yang lain, iaitu elakkan daripada memalukan orang yang menyampaikan sesuatu perkara, dan jangan malu untuk memberikan pengakuan ke atas kita ni tidak tahu akan sesuatu perkara. Jadi Islam ni dia mengajar kita adab. Ad-dinu kulluhu adab. Agama ni keseluruhannya adalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita adab. Karena itulah dalam hadis dijelaskan, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Memang tidak dinafikan pada diri manusia ada akhlak-akhlak yang baik, tapi diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan lagi akhlak-akhlak yang baik supaya menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Masya-Allah. Akhlak kita dengan saudara dan juga kita dengan ketuhanan dengan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sekadar ni sahaja kuliah kita pada malam ini. Di belakang tu saya ada buat tabung untuk madrasah tahfiz. Di sana pun ada juga kalau siapa yang tahu. Dan juga siapa-siapa kita nak mencari orang-orang yang sanggup, yang nak sama-sama membantu untuk kos pengurusan makan minum pelajar. Dan disebabkan kos yang kita tanggung ni agak besar juga nak dibandingkan dengan kita buka secara kebajikan kepada pelajar-pelajar ni. Jadi mudah-mudahan dia dapat memberi satu amal jariah kepada kita yang berkekalan, insya-Allah. Apa yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu taala. Apa yang kurang daripada kelemahan saya, tutup majlisnya tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.